إلى نبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الأسكندري شأن الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih qallama takunul waridatul ilahiyah illa baghtatan siyanatan an yadda'iyaha laha illa baghtatan laha illa baghtatan siyanatan laha an yadda'aha al-ibadah biwujudil isti'dad. Qallama takunul waridatul ilahiyah illa baghtatan siyanatan an yadda'aha al-ibadu bil wujudil isti'dad. Sedikit tiada waridat ilahiyah melainkan dengan terkejut kerana memeliharakan baginya daripada mendakwa akan dia segala hamba dengan sebab diperoleh anugerahnya. Isti'dad, anugerahnya. Bermula segala waridat ilahiyah itu hadiah daripada Allah Ta'ala dan tuhfah karamah dipermuliakan dengan dia
segala hambanya, maka tiada ia pada ghalidnya melainkan dengan terkejut, supaya jangan mendakwa akan dia dan melihat akan diri mereka itu ahli baginya, kerana wujud segala warid mereka itu dan adalah tuhfatullah ta'ala, dan hadiahnya itu maha suci daripada dikurniakan dengan suatu pekerjaan dan dimaqabilahkan dengan segala amal, tetapi iaitu semata-mata kiramnya dan fadlunnya daripada rahmatnya pada datang ia dengan didakwa, dan tiada didatang atas suatu perkara dan tiada didatang dalam sesuatu waktu yang maksus, dan tiada hilang dengan suatu sebab bersalahan dengan segala jalan syaitani. Ini berkaitan dengan anugerah Allah, di antaranya apa dinamakan karamah. Jadi orang yang Allah Ta'ala kasihi, Allah Ta'ala sayangi, Allah anugerah berbagai-bagai karamah kepada mereka itu. Tetapi apabila Allah Ta'ala nak memelihara seorang itu, didatangnya sikit macam tu. Dia tak datang mengejut, dia main sikit. Itu kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau dia main terkejut, mungkin maknanya dia boleh terbalik perjalanan orang tu. Ya. Qalla ni mana sedikit. Ya. Benda ni berlaku, makna kita kadang-kadang berlaku kepada orang-orang yang beribadat. Ada karamah, ada istidrat. Karamah ni kemuliaan yang Allah bagi kepada hamba-hamba dia. Istidrat dalam bentuk ujian. Orang tu kalau dia beribadat, dia nak sangat karamah, Allah bagi dia karamah. Bagi-bagi kadang-kadang dia tak mampu nak pikir, maka akhirnya dia terbalik pun ada. Ada yang Allah Ta'ala bagi dia kekuatan untuk beribadat. Karamah Allah bagi dia sikit. Makna supaya dia boleh mengawal diri dia, boleh menjagakan diri dia. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sedikit. Ma takunal waridatil ilahiyah. Makna tiadalah. Sedikit tiada ada waridat ilahiyah itu. Tak Allah datangkan waridat ilahiyah. Warid ni makna sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala kepada hamba dia. Ada yang Allah datangkan kemanisan ibadat, lazat nak buat ibadat. Ada juga Allah datangkan dalam bentuk karamah. Karamah ni perkara yang mencari adat, yang berlaku kepada wali-wali Allah. Jadi Allah nak angkat dia kepada golongan wali. Ataupun Allah nak angkat bagi dia itu makna kata golongan arifin, orang yang arif. Macam-macam wali. Imam Ghazali sebut ada satu wali nama Wali Abdal. Wali Abdal ni wali ganti. Ada riwayat kata 40 orang mereka ini. Ada riwayat kata 70 orang. Selagi ada umur dunia, mereka ni ada. Kalau mati seorang, Allah ganti. Mati Allah ganti. Jumlahnya 40 atau 70. Dan Allah Ta'ala bagi mereka ni berbagai-bagai karamah. Dia duduk jauh pada orang, asing pada orang. Duduk di puncak-puncak bukit, di wadi-wadi, asing pada orang. Tapi Allah lipatkan dunia bagi mereka. Dia boleh dengan selangkah perjalanan saja dia boleh sampai ke mana tempat dia ingin pergi, ke mana tempat yang dia nak tuju. Dia memang hebat, ibadatnya hebat.
berbagai-bagai karamah Allah Ta'ala, makna kata anugerah pada mereka. Ini golongan wali abdal. Ada setengah tu dijadikan oleh Allah untuk membantu umat Islam yang berperang. Dia sampai sana sampai sini. Makna tiadalah warid ini dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, waridatul ilahiyah ini illa baghtatan, ya, melainkan kerana terkejut. Allah datang secara terkejut, ya. Dia pun rasa, makna kata terkejut, makna kata kadang-kadang dia tak makan pun tak rasa lapar, kan? Allah bagi dia jiwa yang tenang, boleh bergerak satu tempat ke satu tempat. Macam-macam lah. Ada yang boleh terbang di udara, yang boleh berjalan di atas air, ya. Semua ni dianugerahkan oleh Allah kepada mereka untuk memudahkan mereka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah datangkan secara mengejut, secara terkejut. Allah jadikan benda ni kalimah. Ini dikatakan makna kata dikatakan makna kata waliullah ni. Allah datangkan begitu terkejut. Kerana apa? Memeliharakan baginya daripada mendakwa akan dia. Allah datang tadi khala sikit-sikit. Allah datang secara terkejut tapi sikit-sikit. Jadi Allah datangkan ini, makna kata Allah nak pelihara dia, siyanatan. Kerana kasih sayang Allah nak pelihara dia supaya makna kata tidak timbul ego atau ujub, perasaan yang pelik-pelik kepada diri dia. Ini pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Allah pelihara dia. Pelihara apa? Daripada mendakwa akan dia segala hamba. Biar jangan dia mendakwa, kata itu ini. Sebab itulah kadang-kadang wali Allah kita pun tak kenal dia. Allah lindung mereka itu. Ada yang setengah tu peminta sedekah, ada setengah tu nelayan, setengah tu petani. Macam guru pada Imam Ghazali itu jahit kasut. Dia jahit kasut. Kasut orang tampung kasut. Kasut koyak pergi kat dia jahit. Ambil upah jahit kasut. Ada setengah tu tenun kain. Sebab itu dikatakan bahawa sebenarnya nak mengenal wali ni lebih payah daripada mengenal Rasul. Rasul dia dakwa dia Rasulullah. Semua Rasul begitu. Ini Rasulullah ilaikum. Aku ni Rasulullah. Semua Rasul mendakwa macam tu. Tapi wali tak ada kita dengar aku ni wali. Mana ada wali sebut macam tu. Kita tak kenal dia wali. Sebab dia tersembunyi keluar kewalian dia itu. Allah datang sikit ke dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan ni semua mana supaya dia boleh memelihara dari diri dia, jangan mendakwakan dia segala hamba dengan sedikit, dengan sebab diperoleh makna kata anugerahnya itu. Jadi Allah bagi dia karamah, maka pada sikit makna supaya makna kata terpelihara. Kadang-kadang ada tipu daya macam berlaku pada Khadir Jailani. Dia berjalan di padang pasir, kan? Masa tu panas. Dia seorang tak kena. Bila panas dia berjalan tu, awan lindung dia. Redup, dia berjalan bawah redup. Lepas tu berjalan lagi. Berjalan lagi. Datang hujan pula. Tak basah. Dia tak kena hujan. Hujan keliling lebat, tang dia tak kena. Datang satu suara. Bahaya Qadir, kamu telah mencapai tahap kerohanian yang tinggi. Oleh itu apa yang ku wajib kepada kamu sekarang tak perlu lagi kamu buat. Yang aku haram boleh buat. Suara tu kan cakap macam tu. Qadir Jalani kata, mana ada orang yang terlepas daripada syariat Allah. Haram tetap haram, wajib tetap wajib. Jangan tipu aku.
Syaitan kata kat dia lagi, aku tahulah dengan ilmu yang ada pada kamu, kamu dapat pelihara diri kamu daripada tipu daya aku. Ada jalan ni kata, yang memelihara aku daripada tipu daya syaitan. Bukan makna kata ilmu aku, tapi Allah. Jadi makna kata ilmu yang ada pada dia, pengetahuan yang ada pada dia, Allah bagi kewalian, dia boleh memelihara. Sebab itu Allah Ta'ala bagi pada orang yang Allah sayangi, dia tu ada ilmu, dia beramal, kemudian Allah bagi kewalian kat dia, karamah kat dia, dia boleh jaga. Tapi kalau dia ilmu tak ada, amal tak ada, tiba-tiba datang benda yang pelik, pantang orang jumpa dia. Aku tadi hantar, aku berjalan tengah lebat hujan, tak basah sikit pun, hebat aku. Dia akan cerita. Sebab dia tak boleh kawal. Tapi orang ni, dia berilmu, dia beramal, kemudian Allah bagi dia kewalian. Allah bagi sikit. Di antara mereka ini, makna kata Allah bagi itu supaya mudah-mudahan dia dapat memelihara, makna kata kewalian ataupun karamah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan dia minta, tapi Allah bagi. Dan Allah bagi ni kepada mereka yang layak menjaga dia. Kadang buka hutan kan, orang duk tebang hutan tu. Dengan kapak dia boleh tebang 2-30 kolong, 20-30 ekar. Itu kewalian. Ada setengah tu dia memang belah hantu raya pun ada juga. Dia jadi kuat pun ada juga. Jadi macam orang dulu berlarian, dia pelayaran mereka di laut untuk mengembangkan dakwah. Allah bagi berbagai-bagai makna kita karamah pada mereka itu. Peringkat awal dulu yang mengembangkan Islam di Nusantara ni, ramai di kalangan wali-wali Allah, yang mereka ni dianugerah oleh karamah. Zaman tu zaman mistik tau. Jadi orang Melayu beragama Hindu. Hindu ni dia macam sihir lah. Dia banyak orang panggil sakti. Jadi nak imbang tu, yang datang ni kebanyakan wali-wali Allah, kan? Wali-wali Allah. Jadi sesuai dengan suasana yang macam tu, ramai orang Melayu memeluk agama Islam setelah melihat makna kata antaranya karamah yang dimiliki oleh ulama-ulama yang datang membawa Islam itu. Ramai dia macam tu. Terutama ketika menentang penjajah. Menentang penjajah. Banyaklah kita dengar daripada parang terbang lah, menentang musuh bersenjata api masa zaman komunis dulu, kan? Pertuan Guru Haji Yahya Kupang, kalau di kita di sini Tok Janggut, kan? Kalau di sini tu yang di Pasir Salak tu, Sungai Manik. Ramai benda-benda, banyak perkara yang ajaib, dan perjuangan maknanya menentang komunis ni kebanyakannya diketuai oleh ulama-ulama yang Allah anugerah pada mereka yang dinamakan karamah. Bermula segala waridat ilahiyah. Warid makna kata karamah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ni kepada para arifin itu. Hadiah daripada Allah Ta'ala. Hadiah ni makna kata anugerah Allah saja nak bagi. Bukan sebab dia usaha. Ini bangsa anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia pun kadang-kadang dia tak tahu dia karamah. Ada saja pertolongan Allah. Pertolongan Allah tu ada saja berlaku kat atas mereka itu. Ada yang boleh berjalan di atas air pun ada. Dia nak pergi seberang sungai sana, perahu tak ada, boleh berjalan atas air, boleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh. Kadang duduk di padang pasir tak makan berminggu-minggu, tak apa, boleh. Dia baca selawat sekali, dia telan, dia kenyang sampai seminggu. Ada ulama setengah tu naik kereta, minyak petrol habis, dia ambil air mineral boh dalam tangki tu, start kereta hidup. Kita janganlah buat macam tu. Kita buat macam tu, habislah kita. Ada. Kadang nak beli satu duit tak ada, pegang daun jadi duit. Macam-macam jadi. Kalau dia orang bagi dia berubat,
Sakit tu sakit ni, dia baca apa? Baca bismillah selawat 3-4 kali. Lepas tu bagi air segelas minum baik terus. Ada. Ini waridat, hadiah daripada Allah Ta'ala. Dan tuhfah karamah. Tuhfah ni mana tak pembukaan karamah. Mana kata tuangan karamah. Titisan daripada karamah, anugerah daripada Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda tu orang tu nak dapat karamah. Waridat ni. Orang yang dapat warid daripada Allah, insya-Allah. Allah tak bagi mengejut. Allah bagi sikit kat dia. Kan? Allah bagi sikit. Itu dia. Tapi kena ada bimbingan lah. Terutama guru-guru yang jenis kerohanian. Kan? Kadang-kadang ada Allah bagi mula-mula tu dalam bentuk ujian. Ujian pun ada. Macam berlaku kepada murid kepada Hasan Al-Basri. Dia zikir. Dia rasa melayang satu macam. Lalu dia begitu. Bila dia berzikir, dia rasa dia ada di alam lain. Lepas tu dia tanya Tok Guru dia. Tok Guru dia suruh dia selawat. Bila kamu terasa kamu diangkat tu, kamu selawat. Dia selawat. Selawat. Dia kena lempar kat jamban. Rupanya yang angkat dia tu setan. Setan bagi dia rasa seronok, khusyuk semacam. Tu pun ada juga. Kan? Dia. Jadi makna kata Allah bagi dia makna kata permulaan untuk mendapat karamah dipanggil tuhfah karamah. Dia dipermuliakan dengan dia segala hambanya. Anugerah Allah ini makna kata anugerah daripada Allah kerana Allah nak muliakan seorang tu dengan karamah, kemuliaan. Jadi karamah ni makna mulia. Tapi mengikut istilahnya itu iaitu perkara yang mencari adat. Perkara pelik-pelik yang dianugerahkan oleh Allah kepada wali-waliullah. Kepada wali-waliullah. Pertolongan-pertolongan daripada Allah. Kadang malaikat turun, terutamanya dalam peperangan, dalam perjuangan menentang musuh. Datanglah bantuan-bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk karamah. Maka tiada ia pada walidnya melainkan terkejut. Memanglah bila datang benda pelik ni dia rasa macam satu keadaan yang terkejut lah. Rasa terkejut perkara yang tak pernah dialaminya itu. Nabi sendiri pun makna kata bila diturunkan wahyu tu terkejut. Kan? Bila malaikat dia mai jumpa dia di Gua Hira tu memang dia mengalami satu suasana yang lain. Kan? Begitulah wali-wali Allah. Kan? Bila datang benda pelik-pelik dia pun terkejut. Ada seorang tu dia pergi duduk tepi telaga, dia dahaga. Air naik tau. Dia telaga tu naik masuk dalam mulut dia. Dia naik sendiri tak payah cedok. Air tu naik masuk dalam mulut dia. Dia takut lah. Dia kata, ya Allah Tuanku, orang pukul aku, dia kata tak apa lagi daripada air ni naik. Kalau orang pukul kita rasa sakit, kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau air tu naik terus masuk mulut kita, ni apa benda pula ni? Hebat aku ni. Itu payah. Itu karamah ni bimbang, takut tak boleh kawal. Melainkan dengan terkejut, supaya jangan mendakwa akan dia, supaya jangan dia membesarkan diri, dia ujuk. Apabila mendapat sesuatu ni, dia lagi tinggi karamah dia lagi takut kepada Allah. Lagi tinggi karamah dia, lagi takut dia kepada Allah. Sebab itu mereka ini lagi makna kata hebat, dia lagi tawaduk, merendah diri. Mereka itu dia tak sombong. Itu dia. Lagi hebat dia menjaga amal ibadat dia, menjaga perkara yang makna kita kata yang haram dan juga syubhat. Lagi kuat dia jaga. Pasal apa? Dia takut apa yang Allah anugerah kepada dia ini ditarik balik. Inna lin ni'ami awabida ka awabidil wahshi.
faqayyiduha bisyukri. Kata Nabi, sesungguhnya nikmat itu dia liar, macam liarnya binatang-binatang liar. Maka tambat nikmat kamu itu dengan syukur. Syukur pada Allah Ta'ala dengan jaga, berhati-hati, takut ditarik balik oleh Allah akan nikmat tersebut. Dan melihat akan diri mereka itu ahli baginya. Jadi Allah Ta'ala pelihara supaya dia tak nampak dia bukan ahli dia. Bukan aku ni waliullah. Aku ni bukan waliullah. Supaya dia makna kata dalam keadaan sentiasa merendah diri, tidak mendakwa ataupun tidak ujub. Kerana wujud segala wirid mereka itu. Dia patut warid, wujud warid mereka itu. Allah bagi dia warid supaya dia makna kata dia tidak mendakwa ini makna hasil usaha ikhtiar dia. Aku dapat bukan dengan sebab wirid aku, bukan dengan sebab amal ibadat aku, bukan dengan sebab usaha ikhtiar aku. Semata-mata ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang Allah bagi sikit kat mereka itu. Dan kalau betul Allah bagi mereka karamah, memang Allah bagi kepada yang memang layak untuk menerima dia. Kalau yang tak layak itu istidraj. Kalau yang layak terima itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak muliakan mereka itu. Allah nak mulia mereka itu. Itu dia. Dia tak guna bukan-bukan. Boleh dia makna kata dia ada setengah tu, makna orang tu duduk jauh pada dia, dia angkat tangan tunjuk macam tu, kena mengelupuk, boleh mati. Boleh. Kan? Tapi benda ni diguna oleh wali Allah ketika suasana yang mencemaskan. Ketika perang, bukan digunakan mana kata benda tu bila masa dia tak buat macam tu. Ketika terdesak, dia angkat tangan berdoa je, Allah makbul. Sebab tu kita berjuang ni, kita jangan takut. Ada wali-wali Allah yang kita tak kenal. Mereka sentiasa membantu perjuangan Islam. Dia kan duduk dekat kita, kadang duduk di puncak-puncak bukit. Tapi bila masa-masa tertentu, dia sampai. Saya, Tok Guru saya, Allah yarham Tok Waji'in, Tok Guru Pak Landin, dia pergi Patani. Dia duduk di Pondok Tanjung Bedeh. Dan bila dia pergi Patani, orang Patani dia datang main pada mana? Dia bagi tahu lah daripada Tanjung Bedeh. Begitu ni. Orang Patani ni kata, kalau di Tanjung Bedeh tu ada satu orang waliullah. Ada seorang waliullah namanya Syekh Abdullah. Dia duduk sini. Sebut tempat dia. Bila dia balik dia cerita, dan dia pun pergi jumpa Syekh ni. Mengikut kata orang lah, dulu tu tempat dia duduk tu pondok dekat dengan rel kereta api. Kan, kalau kita daripada Jitra Kedah, kita nak pergi ke Ayat Hitam, lepas tu nampak rel kereta api. Situlah tempat dia. Mengikut ceritanya dulu tu kawasan pondok. Dia ni datang pada Indonesia. Pondok dia mengaji pondok itu. Lepas Tok Guru tu balik pergi ke Kelantan. Bila Tok Guru balik Kelantan, pondok tu mati. Bila pondok mati, orang semua keluar pada pondok. Dia tak keluar pondok, dia duduk situ. Dia buat ibadat situ apa semua. Kemudian tu kawan saya pergi jumpa dia. Dia duduk dalam kelambu tau. Kalau kita tengok dalam rumah dia tu, pondok kecil dia tu, penuh dengan rebah-rebah kayu. Kalau terbakar habis rebah-rebah kayu ni, timbun rebah kayu. Dia buat apa saya pun tak tahu. Lepas tu dia duduk dalam kelambu. Dia sikit. Kawan saya pergi. Apa nama, lupa lah kawan saya tu. Pergi. Dia tanya, apa mau? Datang untuk apa? Apa mau? Kamu mau apa? Kawan saya ni kata, saya mau mati syahid.
Mati syahid. Dia ambil periuk, dia nyalakan api, dia buh beras. Air tak buh. Dia tak bayar. Lepas tu yang pelik tu, nasi tu masak. Bila nasi masak, dia cedok nasi tu dengan tangan dia cedok tu. Dia ambil pinggan, dia buh. Lepas tu dia bubuh kawan ni separuh, dia bubuh kat dia separuh. Makan, dia kata. Kawan tu makan. Pergi Afghanistan dia tu. Dia balik rumah, dia cerita ke orang kampung. Aku nak pergi Afghanistan dia tak minggu depan. Masa tu mudah lagi dia. Bak bisa-bisa dia tak apa sangat. Dalam masa seminggu duit dia terkumpul. Boleh beli tiket berterbang pergi ke India. Pergi India masuk Pakistan. Masuk Afghanistan. Perang. Mati syahid. Saya masa tu saya duduk kerja lagi. Saya pergi dengan basikal. Tak takut nak pergi seorang, bawa anak saya pergi. Anak saya perempuan kecil masa tu. Kami pergi bertiga. Pergi. Saya pun naik rumah. Bagi salam naik rumah. Naik rumah dia kata, apa abang? Ikut suka bapak lah, saya kata. Dia keluar pada kelambu dia tu, dia ambil periuk. Buat keluar periuk. Periuk tu ada nasi. Dia ambil parang. Dia cungkir periuk tu, nasi tu dengan parang. Parang tu dia buat senduk. Dia buat senduk. Ambil saya, buh kat saya separuh, dia buh kat dia separuh. Lepas tu dia buat keluar kuah dia. Cari kuah pula. Dia ambil kuah. Kuah tu setampak macam mana kurma. Dia warna kelabu sikit macam kurma kan. Dia ambil seketir buh kat saya, seketir buh kat dia. Lepas tu dia ambil teh kopi. Tapi pinggan dia hitam. Pinggan dia tu hitam. Saya calik-calikkan jari, tak ada apa-apa. Nampak hitam macam bekas arang kan. Tapi tu tak ada apa. Dia makan. Dia makan. Habis pinggan. Bila saya nak makan, saya ingat kurma tau. Bukan kurma. Dia saya tarik kan, dia memanjang itu. Perdu pisang. Macam perdu pisang. Melendia macam apa. Batuk mulut dan meleleh apa tau. Meleleh apa tau. Tak boleh pergi. Dia makan elok lah. Dia kata pelik tu. Tak boleh makan. Tak boleh pergi mana. Kawan saya syahid lah Afghanistan. Ni waliullah. Lepas tu saya berhenti kerja, saya balik kampung. Dengar cerita pada kawan saya. Kawan saya dapat berita masa tu belum ada handphone lagi. Handphone tak ada lagi masa tu. Kawan saya dapat berita kata dia meninggal. Dia pun pergi. Aku pergi tahu sedikit dah. Aku tengok orang beribu-ribu. Masa dia mati tu, orang beribu-ribu. Tengok pelik kereta, Johor ada, Kelantan ada, Terengganu ada. Negeri Sembilan ada, Perak ada. Macam mana dia orang semua ni tahu kata dia mati? Tu pelik, rasa pelik tu. Lepas tu ada pasukan pula. Yang korek liang, yang bagi mandi ada ya. Yang berzikir, yang apa. Nama dia Syekh Abdullah. Dia bagi tahu saya, tapi sampai sekarang saya tak dapat info. Kamu datang pada mana? Kata Perak. Perak itu ada kawan aku, dia kata. Di Bumbung 5. Di Bumbung 5. Dia habak nama. Saya cari sepeda tak jumpa. Yang kata kawan dia tu. Mungkin macam dia juga lah. Dia pakai serban ni. Dia serban dengan plastik. Tengok penuh duit ni. Atas kepala dia penuh duit. Pelik tu. Setiap kali kereta api lalu kan, dia akan diri tepi rel kereta api. Mungkin ada kawan dia lah kereta api tu, wallahualam. Kita pun tak tahu cerita rahsia sebenarnya dia. Dia ni macam mana, wallahualam. Jadi wali-wali ni kadang-kadang nampak macam orang gila.
Lepas tu kalau kita pergi Mekah, kan, tengok pelik-pelik, minta sedekah apa, bagi sikit duit. Kemungkinan mereka ni wali-wali wallahu alam. Kadang datang dalam bentuk ujian, dia mai jumpa kita gini. Tapi itulah orang Patani bagi tahu dekat tok guru saya, bila mereka bertempur lawan Siam, bukan sana ada puluhan lawan Siam, puluh ke apa. Bila dia lawan dia sampai bila dia selalunya bila dia main lepas perang, dia tergolek mayat pun, dia angkat mayat pergi tak sini sana. Ini antara makna kata wali-waliullah, wallahu alam lah. Kita pun tak tahu jadi macam mana hakikat dia. Tapi ini anugerah daripada Allah Ta'ala kepada mereka itu. Jadi makna kata Allah pelihara mereka supaya jangan mendakwa akan dia dan melihat tu, dan supaya jangan melihat. Dia atah di sana dan tu. Supaya jangan melihat akan diri mereka itu ahli baginya. Ahli ni ahli wali Allah, ahlullah. Jangan kata aku ahli dia. Jadi Allah bagi kat dia sikit. Kadang-kadang sampai dia tak nampak, dia sendiri pun tak nampak kewalian yang Allah bagi kepada dia itu. Macam Tok Sa'ad Margoi itu, dia tu jalan takkan kasut, kan? Kalau kaki dia kena pijak juri, dia pergi beli kasut, dia ambil sebelah ya. Kaki kena pijak duri belah kanan, kasut belah kiri dia bagi balik kat Cina tu. Ni ambil balik Ketika kaki sakit belah kanan dia tu, jalan kasut sebelah. Orang tengok pelik, tapi dia tak rasa pelik. Kawan saya cerita, dia pergi panggil ceramah mulut. Dia tak apa, ceramah di Dewan. Panggil ceramah pukul 9. Dia pergi pukul 9 sebab pun tak ada. Dia ceramah dia balik pukul 9.30. Kat pukul 10 pun ramai. Tunggu dia tak main. Pergi cari dia di rumah. Ceramah dah. Tok ceramah pukul berapa? Pukul 9. Dia ceramah kan lama. Apa-apa wali-wali ceramah pendek-pendek ya. Setengah jam tak sampai. 15 minit dia ceramah. Bila Taufik balik, orang baru baik. Dia suruh bagi dia ceramah. Bagi duit kat dia aku tu. Dia kata, Tok Guru, ni duit teksi. Tak apa. Teksi ni di Kedah ni, teksi ni tu beca roda 3 orang. Orang bagi teksi. Selalunya perjalanan dekat-dekat, lebih kurang macam ada sini pergi Batu Hampak tu ya, perjalanan tu. Tambah RM1, paling kuat RM2 lah. Orang bagi dia ceramah RM10. Ni duit teksi Tok Guru. Tak apa. Dia naik teksi tu dekat ya, dia bagi RM10. Orang bagi balik, tak ya, dia bagi duit teksi dia tak. Dulu ada seorang, dia Tok Guru Haji Izzuddin belanja. Dia mengajak kampung saya di Pulau Pangkok. Bila bagi duit, kita abang ni tambang bas ni Tok Guru. Baik Dia ambil duit tu, dia bawa sapu tangan, dia tulis tambang bas. Dia bawa kertas sikit, tambang bas. Hang abak tambang bas. Hang abak duit naik bot. Duit makan. Dia tulis je tu. Jadi bulan depan dia main lagi. Pak saya bagi lagi duit. Ni lagi tambang ni Tok Guru. Tambang apa? Tambang bas. Duit hari tu ada lagi je. Dia kata ada lagi. Dia betul menduit. Betul tak ni. Dia tak tipu lah. Ni waliullah. Ni antara lah tanda-tanda yang ada mereka. Jadi Allah Ta'ala makna kata pelihara mereka itu, makna kata dengan bagi makna kewalian yang layak bagi mereka itu, supaya dengan mereka itu makna kata mendakwa. Ya. Dan dimukabalahkan dengan segala amal. Mukabil. Supaya makna kata dia tu tak bercanggah dengan amalan. Amalan tu tak tinggal. Bukan makna bila sebut wali tinggal amal. Tak. Setengah orang dia jadi macam tu. Kami ni golongan hakikat. Kami tak perlu ikut syariat. Wali Allah dah. Mereka jaga syariat. Mereka pelihara syariat. Kan? Setengah orang tu bila dah
Dah, dia kata dia dah naik makam hakikat. Dia tak perlu lagi syariat. Ni pun tak betul. Saya pergi di Kelang dulu satu ketika buat kuliah. Tengah-tengah kuliah dia angkat tangan. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya boleh? Ni Ustaz, boleh? Macam mana ni? Awak? Di rumah saya ada 2 makam. Oh, makam apa pula? Makam syariat, makam hakikat. Siapa makam syariat, siapa makam hakikat? Saya makam hakikat. Isteri saya makam syariat, dia baru syariat, dia belum sampai hakikat. Betul? Di isteri saya terpaksa sembahyang sebab dia syariat. Saya tak payah sembahyang sebab saya ada hakikat. Dia kata isteri yang lah betul dia ikut Nabi. Nabi sembahyang sampai mati. Ikut setan. Dia marah saya. Hampa tahu apa dia tak? Hampa ilmu kulit. Kami ni ilmu isi sampai tak sembahyang. Ada jenis itu pada. Bila dia rasa dia dah tinggi, tak perlu syariat. Jadi tak bapak wali tak. Dia pegang dengan syariat tu, dia pegang kuat. Dia Allah pelihara dia. Tetapi iaitu semata-mata kiramnya, kemuliaan yang Allah nak anugerahkan kepada orang ni, dan fadlunnya, anugerah Allah, kemuliaan yang Allah nak bagi daripada rahmat, yakni kasih sayang pada segala hambanya. Allah sayang hambanya, Allah bagilah, bagi pada dia apa nama, makna kata tuhfah karamah, tuhfah kewalian, bagi pada dia, bagi makna kata mengikut kemampuan yang dia boleh terima. Dia boleh jaga diri dia dan dia boleh jaga hati dia. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Ya. Supaya jangan sesat mereka itu, supaya tak sesat. Kerana dengan kewalian ni pun kadang-kadang ada orang tersesat. Dipanggil istidrat. Bila dia dapat ni, ada yang tengok tu dia boleh takik badan dia, tak lut, tak luka, ada macam-macam berlaku kat dia. Dia pun bangga dengan diri dia. Terutama orang belajar bersilat tu. Bila makna kata dia dah sampai satu tahap, dia boleh tumbuk orang mati terus. Boleh mati. Dia tikam kawan dengan tangan dia macam tikam dengan pisau. Dia boleh buat. Lepas tu bila dia ada macam tu, dia main ego. Pantang sikit kira nak tampak orang ya, nak pukul orang lah. Ada seorang tu, dia hutang tak, dia ambil kereta, dia bayar depositnya, pembukaan, duit muka. Lepas tu bulan-bulan tak bayar. Kereta baru, Mercedes besar. Lepas tu orang pergi, puak-puak ni kan, puak-puak pergi tarik kereta ni, pergi cari. Jumpa. Tarik kereta dia pergi lentang bukang. Dia kira nak pukul orang ya. Sikit pukul, sikit terpak terajang. Pasal dia ada boleh. Mai polis tak bayar. Polis bawa gari. Habis kan. Ada ramai macam tu. Bila dia ada makna kelebihan macam ni, dia main ego, sombong, angkuh dan sebagainya. Waliullah tak. Lagi dia lagi tinggi martabat dia, lagi tunduk dia kepada Allah Ta'ala, lagi kuat ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Itu hikmah Allah datangkan pada mereka ini nak memuliakan mereka, dan Allah dalam masa yang sama Allah pelihara mereka daripada terbabas atau sesat dengan sebab tanda-tanda kewalian yang ada pada mereka itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il bari. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.